Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Syah dalam subjek Bahasa Melayu tahun 1. Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar satu lagi aspek tata bahasa, iaitu tentang kata tanya. Okey, jom. Baiklah, apa cikgu nak ajar hari ini? Okey, unit 11, kita selamat di sini. Okey, sebelum itu, mari kita saksikan dulu standard kandungan apa yang perlu kita belajar untuk hari ini. Okey, standard kandungan untuk hari ini tentang aspek tata bahasa ialah 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, iaitu standard pembelajarannya ialah 5.1.4, memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Kata tanya. Manakala objektif cikgu untuk hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat tanya menggunakan kata tanya. Baiklah, sebelum itu, apa itu kata tanya? Okey, kata tanya ialah kata yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu perkara. Contohnya macam kita nak tanya nama, kita tanya tempat, kita memerlukan ayat tanya untuk bertanya. Okey, ayat tanya yang cikgu nak ajar hari ini adalah menggunakan kata tanya. Jadi, jom kita kenal dulu 7 kata tanya. Okay, pernah tengok carta ini? Okey, carta ini ialah carta tentang kata tanya. Ada 7 kata tanya yang perlu murid-murid ingat. Okey, yang pertama, apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, bila, mana. Ada 7 kata tanya. Tolong ingat, setiap ketujuh kata tanya ini ada fungsinya. Okay. Kita akan tengok contoh untuk membina ayat tanya menggunakan kata tanya. Baiklah, kita lihat gambar ini. Okay. Cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Ialah gambar seorang lelaki tua. Okey. Jadi daripada gambar ini, cikgu nak cuba kita bina ayat tanya menggunakan kata tanya yang sesuai berdasarkan gambar ini. Okey. Cuba. Okey, baiklah. Iaitu kata tanya yang digunakan ialah siapa, sebab merujuk kepada manusia. Okey. Jadi macam mana kita nak bina ayat tanya? Okay, contoh yang pertama, siapakah lelaki itu? Siapakah orang tua itu? Okay, siapakah nama orang tua itu? Okey, siapa itu merujuk kepada manusia. Okay, kita lihat ayat tanya untuk gambar ini. Seterusnya, gambar ini pula. Okey, gambar ini adalah gambar seekor kucing. Gambar binatang. Okey, jadi kata tanya apa yang sesuai untuk membina ayat tanya untuk binatang? Bolehkah kita guna siapa? Tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, contohnya ayat tanya untuk gambar kucing ini, biasanya kita akan tanya nama kucing. Okey, jadi bolehkah kita tanya siapa nama kucing awak? Tak boleh. Siapa hanya untuk manusia. Tetapi kalau kucing, kita gunakan apa. Okey, jadi kita saksikan ayat tanya untuk kucing ini. Okey, ya. Apakah nama kucing awak? Okey. Ataupun apakah warna kucing awak? Okey. Kita ke slide seterusnya. Okey, jadi sekarang kita saksikan, kita lihat buku teks muka surat 69, iaitu aspek tata bahasa kata tanya. Okey, dalam buku teks kamu ini telah diberikan contoh. Okey, ada 4 contoh yang telah diberikan. Yang pertama, apa, siapa, bila dan mana. Okey, cuba kamu baca satu persatu ayat tanya yang diberikan. Okey, hanya merujuk kepada gambar pondok jaga itu saja, pondok pengawal keselamatan saja. Daripada pondok pengawal keselamatan itu dapat membina 4
ayat tanya menggunakan kata tanya yang berbeza. Okey, yang pertama apa? Okey, kalau murid perhatikan, kah itu bukan kata tanya ya. Kah itu adalah penegasan untuk kata tanya. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Apakah nama pondok ini? Okey, apakah nama pondok ini? Okey, sebenarnya soalan itu merujuk kepada pondok pengawal keselamatan. Okey, yang kedua, siapakah yang bertugas di sini? Siapakah yang bertugas di sini? Siapa tu merujuk kepada manusia, iaitu pengawal keselamatan. Okey, ayat tanya yang ketiga, bilakah pengawal keselamatan bertugas? Okey, dan ayat yang keempat, di manakah letaknya pondok pengawal keselamatan? Okey, jadi di sini kita nampak fungsi setiap kata tanya memainkan peranan untuk kita membina ayat tanya. Okey, jadi jom kita cuba membina ayat tanya berdasarkan gambar seterusnya. Okey, gambar yang pertama ini, okey, kita nampak seorang guru dan 3 orang murid. Okey, telah diberikan kata tanya iaitu siapa. Okey, siapa. Okey, sekarang ni cikgu dah highlightkan, cikgu dah kotakkan Cikgu Daniel. Okey, Cikgu Daniel itu ialah orang yang menasihati murid-murid. Okey, macam mana kita nak membina ayat tanya berdasarkan jawapan yang telah diberikan, berdasarkan ayat yang telah diberikan. Okey, Cikgu Daniel sedang menasihati murid-murid. Okey, sekarang cikgu dah beri kamu hint, okey, beri kamu cara, dan cikgu dah highlightkan Cikgu Daniel tu. Cikgu Daniel tu adalah jawapan untuk soalan. Okey, jadi soalannya, siapakah yang menasihati murid-murid? Okey, cikgu ulang, siapakah yang menasihati murid-murid? Okey, jadi kalau jawapannya ialah Cikgu Daniel sedang menasihati murid-murid. Okey, senang kan? Okay, kita cuba gambar yang kedua. Okay, seterusnya, gambar yang kedua, kata tanyanya ialah apa? Okey, kalau kita tengok gambar tu tentang keadaan dalam satu tempat, iaitu stor tukang kebun. Kalau kita tengok di sekolah kita, mesti ada satu tempat tukang kebun kita menyimpan barang-barang mereka seperti cangkul, penyapu, ongkis, kasut but, semua disimpan dalam satu stor. Okey, jadi tempat itu adalah tempat penerangan untuk kita, untuk murid. Okey, jadi soalannya, okey, kata tanya yang diberikan ialah apa? Okey, ayatnya ialah ini gambar stor tukang kebun. Okey, jadi senang, mudah tak untuk bina soalan? Okey, cuba bina. Okey, pandai. Ini gambar apa? Okey, satu cikgu nak ingatkan, tak semestinya kata tanya itu berada di hadapan. Kata tanya boleh juga berada di belakang ayat. Okey, dan satu lagi yang paling penting, kamu kena ingat, tanda baca yang perlu ada ialah tanda soal mesti ada dalam ayat tanya. Itulah yang menunjukkan kita nak membezakan ayat penyata dengan ayat tanya. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi ke gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga, kata tanya yang diberikan ialah mana. Okey, mana? Kita kena perhatikan dulu ayat yang diberikan. Murid-murid dilarang bermain di atas tangga. Cikgu ulang, murid-murid dilarang bermain di atas tangga. Okey, cikgu dah berikan kamu panduan, cikgu kotakkan. Okey, cikgu berikan kotak pada bermain di atas tangga. Okey, kenapa cikgu kotakkan ayat tersebut, frasa tersebut? Itu adalah jawapan, tak perlu ada pada soalan. Jadi, macam mana kita nak bina ayat tanya untuk ayat ini? Okey, kata tanya ni ialah mana? Okey, cuba. Okey, bagus. Ya. Okey, di manakah murid-murid dilarang bermain? Okey, ataupun murid-murid dilarang bermain di mana? Ada dua contoh. Cikgu ulang, di manakah murid-murid dilarang bermain ataupun murid-murid dilarang bermain di mana? Okey, nampak tak intonasi cikgu? Okey, di mana? Okay,
dan gambar kita yang terakhir, gambar kita yang keempat, kata tanyanya ialah bila. Okey, bila ni biasanya merujuk kepada masa dan waktu. Okey, jadi gambar yang diberikan, kamu akan nampak seorang makcik, okey, beberapa orang murid sedang membeli makanan di kantin. Okey, ini akan berlaku di sekolah, tapi disebabkan pandemik ni kamu memang belum berpeluang lagi untuk ke kantin sekolah untuk tahun 1. Okey, kita tengok. Kita cuba bila. Okey, kata tanyanya ialah bila. Okey, kita tengok ayatnya. Murid-murid membeli makanan pada waktu rehat. Murid-murid membeli makanan pada waktu rehat. Jadi, cikgu dah berikan panduan makanan pada waktu rehat itu tidak perlu ada pada soalan. Okey, jadi macam mana kita nak bina ayat? Ayat tanya. Okey, bagus. Bilakah murid-murid membeli makanan? Bilakah murid-murid membeli makanan? Jadi, untuk itu, okey, kita dah sama-sama mencari jawapan, cuba membina ayat tanya. Jadi, aktiviti seterusnya, cikgu nak kamu tengok contoh ini. Okey, tulis ayat tanya yang kita bincang tadi. Ada 4 ayat tanya berdasarkan gambar. Tulis dalam buku tulis. Okey, kamu kena senaraikan dulu kata tanya. Yang pertama, siapa? Ayatnya, contohnya, siapakah yang menasihati murid-murid? Okey, itu ayat yang pertama. Kemudian, kamu langkau sebaris. Perkataan yang kedua ialah apa? Okey, dan tulis ayatnya. Kemudian, yang ketiga,